Dia pernah popular sekitar tahun 80-an dan 90-an. Malah namanya meniti di setiap bibir-bibir para peminatnya yang menyaksikan kumpulan ini, digilai oleh setiap golongan masyarakat. Bertahun dia mencipta nama di persada seni negara, akhirnya sepi tanpa berita. Tidak tahu mana silapnya, tiba-tiba dia ditangkap kerana membunuh. Siapakah dia? Ikuti kisah ini. Pada 25 Februari 2018, seorang wanita warga Emas ditemui mati dengan kesan jerutan menggunakan tuala dipercayai akibat pergelutan dalam kejadian samun di rumahnya di Taman Malaysia Pumpong Alostar. Mayat mangsa Kau Fu Eng, 71 tahun, ditemui anak perempuannya pada 5.45 petang apabila pulang daripada menghantar cucu mangsa ke kelas tuition. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Mior Fadila Raj Wahid berkata, mangsa dipercayai dibunuh berikutan penemuan kesan jerutan pada leher wanita itu menggunakan kain, sementara di bahagian belakang dan depan kepalanya berdarah. Suspek dipercayai masuk melalui pintu belakang yang tidak berkunci dan ketika kejadian mangsa berada bersendirian di rumah itu. Kejadian dipercayai berlaku antara 2 petang hingga 5.45 petang dan hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan berselerak dalam bilik mangsa. Suspek disyaki mahu menyamun, tetapi mungkin berlaku pergelutan antara mangsa menjerit menyebabkan suspek bertindak menjerut leher wanita itu. Hasil pemeriksaan mendapati barang kemas mangsa bernilai RM10,000 serta sebuah tablet dan beberapa utas jam tangan di rumah itu telah hilang. Di masa ini pihak polis masih menjalankan siasatan dengan dibantu unit anjing pengesan K9. Sementara itu, anak perempuan mangsa Tioh Yesing, 41 tahun berkata, kali terakhir dia dihubungi ibunya pada 7 pagi dan mendiang sempat mengejutkannya untuk melakukan upacara sembahyang. Ibunya sempat bertanya keadaan anak-anaknya dan meminta dia supaya menjaga mereka dengan baik. Anak mangsa tidak menyangka penjenayah itu sangat kejam sampai sanggup membunuh ibunya. Dia mengetahui kejadian ini selepas dihubungi kakaknya apabila meminta pulang ke rumah dengan segera kerana sesuatu berlaku kepada ibu mereka. Mendiang ibunya pernah tinggal bersamanya di Taman Dahlia kira-kira 5 tahun lalu, tetapi pulang untuk tinggal bersama kakak dan 2 cucunya di rumah itu. Pada 5 Mac 2018, polis Kedah telah berjaya menangkap seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh dan samun ini. Suspek berjaya ditahan di sekitar lokasi kejadian sebaik polis melakukan siasatan terhadap jiran mangsa. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Yazri Ismail berkata, polis kini sedang menyelesaikan soal siasat bagi mengenal pasti beberapa kronologi kejadian serta senjata yang digunakan. Suspek kini direman untuk membantu siasatan. Tentulah lebih mengejutkan apabila suspek berusia 44 tahun yang didakwa membunuh mangsa adalah bekas gitaris sebuah kumpulan rock Ekamatra. Suspek yang berasal dari Johor itu pernah menjadi gitaris sebuah kumpulan rock yang popular era 80-an selepas memenangi pertandingan juara rock Johor dan juara rock Johor Tengah 1988. Malah, ketika bersama kumpulan itu, suspek meraih pelbagai kejayaan apabila salah satu album mereka terjual melebihi 150,000 unit, melayakkan diri ke peringkat akhir anugerah juara lagu 1990-an dan finalist top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Bagaimanapun, kumpulan itu tidak lagi aktif di persada seni selepas menerbitkan sebuah album pada 2004. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah berkata, suspek direman seminggu bagi membantu siasatan. Perintah tahanan reman sehingga 19 Mac 2018 dikeluarkan penolongkan dan pendaftar Mahkamah Alostar Nur Azhar Idris. Media melaporkan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata, siasatan mendapati motif pembunuhan lebih kepada pecah rumah apabila suspek bertindak ganas sehingga menyebabkan kematian mangsa apabila menyedari wanita itu berada di dalam rumah ketika kejadian itu. Susulan pengakuan suspek, polis merampas semula barangan yang hilang dan siasatan lanjut mendapati dia mempunyai 17 rekod jenayah lampau, membabitkan dadah dan pecah rumah. Pada 23 April 2018, bekas gitaris Ekamatra berdepan hukuman penjara maksimum 30 tahun selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan jenayah ini. Tertuduh Muhammad Nurul Azman Salihuddin alias Salihaldin, 44 tahun, mengaku bersalah sebaik kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Alostar Najwa Cik Mat. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian ke atas Kau Fu Eng, 71 tahun, antara 2 petang hingga 6 petang 25 Februari 2018 di sebuah rumah di Taman
Malaysia Alostar. Dia didakwa mengikut Seksyen 304(A) Kanun Kesiasaan yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara 30 tahun dan boleh dikenakan denda. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rehab Abdul Syukur, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin dan mahkamah menetapkan 23 Mei untuk penetapan hukuman ke atas suspek. Sementara itu, di Mahkamah Majlis Alostar pula, suspek mengaku tidak bersalah atas dakwaan melakukan satu lagi pecah rumah di Taman Lumba Kuda Alostar. Dia didakwa memecah masuk ke rumah milik Nima De Silva 70 tahun pada 9.30 pagi hingga 10 pagi 5 Disember 2016. Bagaimanapun, tertuduh meminta dibicarakan apabila kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Arif Muhammad Sharif. Lelaki itu didakwa mengikut kesalahan mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiasaan yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 14 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Berdasarkan rekod sebelum ini, tertuduh pernah dijatuhkan hukuman penjara kira-kira 6 tahun lalu atas kesalahan merompak seorang pembantu rumah di Ampang, Selangor. Pada 23 Mei 2018, tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun oleh Mahkamah Seksyen Alostar atas kesalahan jenayah ini. Hakim Juraidah Abbas menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh mengaku salah atas pertuduhan tersebut. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rehab Abdul Syukur, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Rehab meminta mahkamah menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas tertuduh kerana mengambil kira kepentingan awam. Menurutnya, kesalahan dilakukan tertuduh sangat berat dan serius serta bukan sahaja kesalahan melanggar batas undang-undang tetapi juga tidak berperi kemanusiaan kepada mangsa dan keluarganya. Hukuman diberikan ini tidak dapat menggantikan satu nyawa yang hilang, namun beliau memohon mahkamah memberi syarat jelas kepada masyarakat bahawa kesalahan ini serius di mana dalam kes ini kepentingan awam perlu diambil berat berbanding individu. Sementara itu, dalam rayuannya, Muhammad Nurul Azman meminta mahkamah menetapkan tarikh hukuman penjara ditetapkan mengikut tarikh dia ditahan. Dia turut menyatakan rasa kesal dan insaf di atas perbuatan dilakukannya itu. Dia juga meminta menjalani hukuman di penjara Kajang bagi memudahkan keluarga melawat kerana dia berasal dari Johor dan ahli keluarga menetap di Kuala Lumpur. Hakim Juraidah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dari tarikh tertuduh ditangkap setelah berpuas hati dengan hujahan daripada pihak pendakwaan selain pengakuan bersalah tertuduh itu sendiri. Populariti yang dikecapi satu masa lalu akhirnya terkubur bersama dengan masa silamnya. Apa yang berlaku hari ini adalah salah diri sendiri. Semoga apa yang terjadi menjadi titik permulaan kepada tertuduh untuk berubah menjadi insan yang lebih berguna kepada masyarakat dan negara. Hancur dunia kerana harapan, sudah kalah binasa pula. Tiada manusia terlepas kesilapan. Cara Allah sayang hambanya. Sekian, terima kasih.